Alright, selamat malam, salam sejahtera, selamat malam semua. Oke, sebelum kita akan, mulakan kelas seperti biasa. Oke, semua boleh dapat dengar tak suara saya? Lepas tu, boleh nampak tak, skrin ada, tempat korang sekarang? Semua boleh dengar, lepas tu boleh dapat nampak tak? Seorang bagi respon sikit. Okey, dengar. Okey, thank you Izzat. Alright, so yang lain-lain, harap semua boleh, nampak dan dengar kan? Okey. Kalau ada apa-apa nanti kalau macam skrin lag-lag ke, boleh kita akan selesaikanlah. Okey, terima kasih. Alright, jadi kita akan, teruskan kelas kita akan sambung semula daripada minggu lepas. Okey, seperti yang korang dah nampak dalam jadual kelas kita, hari ini kita akan masuk kepada bahagian, masih lagi dalam bidang morfologi. Tapi kita akan fokuskan kepada ataupun kita hari ini kita akan melihat dari segi konsep alomorf, morfononim dengan golongan kata, betul tak? Ya, saya tengok dulu jadual kita. Saya pun lupa kadang-kadang sebab saya pun kerja kan. Jadi kita tengok sekejap. Okey, so hari ini kita punya tumpuan alomorf, morfononim dengan konsep kata. So itu adalah apa yang kita akan perlu hari ini kita akan tengoklah. Alright, jadi kita sambung. Okay, sekarang dah 98 minit. Okay, untuk yang minggu lepas, kita dah memahami mengenai tentang bidang morfologi. Okay, jadi morfologi ni dia adalah satu ilmu bahasa yang mengkaji tentang perkataan. Kalau sintaksis tentang ayat. So nanti kita akan pergi kepada kelas yang seterusnya lah. Okay, sebab morfologi ni mungkin saya akan skipkan dahulu untuk beberapa sebab morfologi ni dia adalah berkenaan dengan tata bahasa. Jadi saya akan skipkan dahulu sebab tata bahasa ni dia adalah basic yang selalu kita akan gunakan. Jadi kiranya macam kalau kita dah belajar benda tu kan, kita tak payahlah nak ulang balik. Kalau dah faham, faham je lah macam tu. Sebab saya akan lebih kepada menumpukan sintaksis. Jadi yang selebihnya tu boleh belajar sendiri atau ulang kaji sendiri ataupun boleh korang belajar dekat sekolah lah. Biasanya tu cikgu tu dia akan top up lah dekat situ. So kalau macam di sini saya akan pergi kepada topik yang belum korang belajar tapi korang kena bersedia. Supaya nanti bila korang akan ada test lain kali, exam trial sebagainya, korang dah boleh bersedia dah awal-awal minggu lepas kita belajar tentang morfologi. Okay, kita memahami tentang konsep morfem. Morfem dia ada dua, bebas dengan terikat. Jadi kena ulang kaji semula, tengok baik dekat video yang saya uploadkan dekat YouTube minggu lepas ya. Okay. Morfem terikat dia ada tiga, terbahagi kepada tiga satuan terbahagi dengan kompleks. Okay. Jadi dah diterangkanlah mengenai tentang pecahan-pecahan bagi setiap tiga jenis morfem terikat tersebut. Okay. Alright. Jadi kita sambung semula kepada konsep alomorf, morfononim dengan konsep kata. Okay. Konsep alomorf. Alomorf adalah satu varian. Okay, satu varian bagi suatu morfem. Okay. Varian bagi satu morfem ini adalah mengenai tentang pecahan. Satu morfem dia akan dibahagikan kepada beberapa, tapi masih lagi di bawah yang sama. Okey. Contohnya, kalau awalan men. Okey, awalan men. Men, okey, saya bagi satu contoh di sinilah. Okey, untuk bagi korang faham lah. Okey, boleh tengok dekat buku. Okey, tengok dekat buku masing-masing. Okey. Contohnya adalah awalan men. Okey. Sekejap saya besarkan dulu sekarang. Okey, contohnya awalan men. Okey. Men dia boleh terdiri daripada men juga kan. Dia boleh terdiri daripada men. Dia boleh juga terdiri daripada meng. Meng. Ada tak meng? Kita buka dulu buku lah. Okay. Tapi apa yang cuba untuk disampaikan di sini, men ini dia ada beberapa pecahan, ya.
Jadi pecahan-pecahan itu adalah dimaksudkan varian bagi suatu morfem. Okey, so kita tengoklah sama-sama ya. Okey. Kalau ikut dalam buku saya dekat sini, okey, alomorf tu dia adalah bentuk kelainan lah, kelainan ataupun varian. Okey. Jadi tidak ada morfem, dia tidak ada morfem yang tidak ada alomorf lah. Morfem tu dia merujuk kepada imbuhan. Jadi tengok baliklah yang saya sudah uploadkan pada minggu lepas ya. Okey. Misalnya kalau awalan men ini dia ada 6. Jadi men itu dia boleh terdiri daripada men itu sendiri, dia boleh terdiri daripada me, boleh terdiri daripada mem. Okey. Boleh terdiri juga daripada meng. Okey, boleh juga terdiri daripada men yang ada y, men dan sebagainya. Asalkan masih lagi terkelompok dalam men. Jadi di manakah konsep varian tersebut? Konsep varian adalah yang telah dipecah-pecahkan. Yang ini, yang telah dipecahkan. Yang inilah yang dimaksudkan sebagai varian, kelainan. Okey. Di mana ada kita tengok di sini perbezaan dia, ada me yang telah dibuangkan n kan. Ada juga yang telah ditambahkan m, g, y, tapi masih lagi dalam men. Itu adalah kelainan yang dimaksudkan. Sama juga dengan awalan ter. Okey, kalau awalan ter dia ada dua saja, iaitu ter dan juga te. Okey, jadi dia boleh guna dalam mana-mana perkataan bagi menggabungkan dengan kata dasar tersebut. Okey. Jadi kelainannya adalah te dengan ter. Tapi masih lagi di bawah kelompok ter. Jadi itu adalah kelainan yang dimaksudkan. Varian yang dimaksudkan ini. Jadi itu sajalah konsep dia. Alomorf. Okay. Alright. So kita pergi kepada yang seterusnya pula. Okay. Konsep kata. Okay, konsep kata. Okay, kalau soalan dia akan tanya apakah ataupun nyatakan dua golongan kata. Jadi apa yang perlu kita kena jawab adalah kata ini dia dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah kata akar, kata akar dan juga kata dasar. Jadi kita tengok satu persatu lah apa yang dimaksudkan bagi apa yang dimaksudkan bagi konsep kata akar dan juga kata dasar ini. Apa perbezaan dia kedua-duanya? Okey. Perbezaannya kita boleh lihat dalam beberapa aspek. Okey, kita tengok satu persatu. Okay, kata akar. Morfem terikat yang bukan imbuhan. Jadi konsep dia di sini kita menggunakan konsep Bogel lah. Macam tu, okey? Konsep Bogel. Konsep Bogel itu macam korang tahu lah kan. Bogel tu yang tak berpakaian kan macam tu. Jadi konsep dia kita boleh ingat pada kata akar ini. Tengok dia punya pengertian dia dekat sini Jangan saya bagi highlightkan dulu lah. Okey. Morfem terikat yang bukan imbuhan. Maksudnya, sesuatu perkataan yang belum digabungkan dengan apa-apa imbuhan. Tetapi, mesti digabungkan bagi membentuk satu makna yang jelas. Jadi, kita gunakan konsep Bogel lah dekat sini. Yang tidak berpakaian lah macam tu. Jadi, kata akar ni yang masih lagi belum digabungkan dengan imbuhan. Sama ada imbuhan apitan, awalan, akhiran. Okey? Alright. Kata akar ini perlu bergabung dengan morfem lain untuk membentuk perkataan. Jadi macam kita guna macam konsep Bogel lah kan. Kalau kita tak ada berbaju, mesti kita kena pakai, betul tak? Jadi harus dipakai. Kalau tak dipakai nanti dia akan jadi sejuk, dia akan jadi sakit lah macam tu. Kita akan rasa malu bila kita tak berbaju kan. Jadi kita ingat konsep ni.
Kata akar, ingat konsep Vogel ini ya. Bukan nak suruh buka baju lah macam tu, bukan. Bukan saya ajar macam tu. Kita cuba ingat konsep yang senang, gitu ya. Okey, jadi perlu kena bergabung dengan morfem lain untuk membentuk perkataan. Jadi kata akar ini mesti kena perlukan imbuhan. Mesti memerlukannya. Kalau tidak nanti dia tidak akan menjadi bermakna begitu. Okey, so kita tengok apakah contoh dia dekat sini. Contohnya adalah juang, tawak, mudi. Okey. Ketiga-tiga perkataan ini, kalau kita cari dekat kamus pun, memang tidak akan jumpa perkataan sebegini. Jadi, mesti memerlukan imbuhan bagi membentuk satu maksud yang lengkap lah begitu. Okey. Jadi kita bagi contoh dekat sini sebagai contoh perkataan juang. Okey. Bagi satu imbuhan, kita kena perlukan imbuhan apa untuk membentuk perkataan juang ini? Siapa boleh bagi idea? Juang kena tambah dengan imbuhan apa untuk membentuk untuk membentuk satu maksud? So, siapa tahu? Berjuang. Yes, berjuang. So maksud dia juang tambah dengan awalan ber, dia akan jadi berjuang. Mantap Okay, jadi mesti perlukan imbuhan. Sebab kalau perkataan juang ni cari dekat kamus memang tak akan jumpa. Okay. Right, seterusnya tawa. Tawa kita gabungkan dengan awalan imbuhan apa untuk membentuk satu perkataan yang lengkap? Tawa tambah dengan tertawa. Tertawa. Okey, mantap abang. Tertawa ataupun apa lagi satu yang mungkin korang tak terfikir ataupun yang selalu kita gunakan tu, ataupun apa? Ada lagi satu. Ya, ada lagi satu. Apa lagi? Agak-agak apa lagi? Imbuhan apa lagi yang perlu kita kena masukkan? Lepas tu? Ketawa. Yes, ketawa. So maksudnya ke lah. Ke. Okey, imbuhan ke. Jadi dia akan jadi sama ada tertawa ataupun ketawa. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya mudi. Mudi tambah dengan ke lah, kan? Ke, dia akan jadi kemudi. Perkataan-perkataan sebegini mesti kita kena memerlukan imbuhan. Kena memerlukan imbuhan. Sebab kalau kita tak gabungkan, dia tidak akan mempunyai maksud. Jadi dalam untuk memahami banyak contoh lagi, kita kena tengoklah pada buku yang korang adalah. Jadi yang lebih afdal tu kita boleh rujuk pada Tata Bahasa Dewan sebenarnya. Tata Bahasa Dewan ni dia ada mempunyai contoh-contoh perkataan yang belum digabungkan dengan imbuhan yang masih lagi tidak mempunyai maksud. Contohnya juang, tawa, mudi. Perkataan sebegini harus mempunyai ataupun digabungkan dengan morfem lain. Dia merujuk kepada imbuhan lah untuk membentuk satu perkataan yang bermaksud. Okay, so harap yang ini boleh fahamlah setakat ni. Okey, kita pergi pula kepada kata dasar. Kata dasar kalau kata akar ni dia bogel. Kalau kata dasar ni dia berbaju. Kita ingatlah. Berbaju. Jadi maksudnya di sini, semua boleh digabungkan dengan mana-mana perkataan. Termasuklah dengan imbuhan. Jadi dia boleh memberikan fungsi. Daripada satu perkataan, dia boleh memberikan pelbagai fungsi tersebut. Okey. Tapi dia gabung, tapi dia sebenarnya datang jugalah daripada kata akar itu. Maksudnya yang asal lah. Tapi bila digabungkan dengan beberapa imbuhan lain atau morfem lain, dia akan memberikan fungsi yang berlainan. Sekaligus juga ia akan memberikan maksud yang berlainan. Begitu Okey. Kata dasar, kata yang menjadi dasar bagi sesuatu perkataan. Daripada satu perkataan tersebut, ia akan memberikan pelbagai makna. So, daripada satu makna, dia akan menjadi pelbagai.
Nanti kita akan tengok apa contoh soalan supaya korang boleh bersedia dekat sini lah. Okey. So kita tengok contoh dia dekat sini. Okey. Kata akar adalah petani. Petani dia daripada perkataan petani, dia tidak ada mengalami apa-apa imbuhan lah ataupun mengalami gabungan morfem lain. Kalau dia gabung, dia akan jadi tani. Daripada petani. Clear setakat ni? Jadi kata akar tu dia adalah tani, adalah gabungan daripada tambah dengan tani. Dia akan jadi petani. Okey, kata tunggal. Keburukan. Keburukan kata akar adalah buruk ditambah kean. Akan jadi keburukan. Keterbukaan. Kata terbitan. Okey. Keterbukaan dia mengalami gabungan morfem. Jadi di sini kalau kita tengok balik daripada apa yang korang dah belajar lah kan. Keterbukaan ni ada berapa morfem? Di sini kita boleh lihat. Kita tengok di sini ada 1, ada 2, ada 3. Macam mana kita nak tahu? Ke dikira sebagai 1, ter dikira sebagai 2, an dikira sebagai 3. Buka adalah kata akar atau kata dasar yang telah digabungkan. Pada asalnya adalah buka, tapi telah digabungkan dengan beberapa morfem lain ke 1, ter 2, an 3. Jadi ada berapa morfem dekat sini kita boleh kira? Ada 3 di situ. Ada 3 morfem. Okey. Seterusnya kata ganda, terburu-buru. Daripada kata akar yang asal iaitu buru telah menjadi terburu-buru. Kata majmuk, berterima kasih. Frasa ketidakadilan. Kalau frasa ni dia mesti kena memerlukan morfem bagi melengkapkan maksud. Misalnya ketidakadilan. Ketidakadilan dari segi apa? Jadi mesti memerlukan perkataan lain, menggabungkan perkataan lain untuk melengkapkan maksud supaya ia menjadi bermaknalah. Begitu. Itu adalah kata dasar. Semua kata dasar yang telah digabungkanlah dengan beberapa morfem bagi membentuk satu jenis kata ataupun memberikan fungsinya. Jadi sebab tu kata dasar ni kalau kita ingat dia, konsep dia berbaju. Semua sudah digabungkan. Yang menjadi kelainan yang dekat sini adalah dari segi fungsi dia. Fungsinya. Alright. Jadi kita tengok satu contoh soalan dekat sini. Saya dah sediakan satu contoh soalan dekat sini. Okey. Kita tengok pada soalan ini. Yang ini kita tengok yang ini. Okey. Dia masih tidak berpuas hati mengenai keputusan pengadil dalam perlawanan itu. Batu yang dilontarnya mengenai kepala seorang kanak-kanak yang lalu di situ. Okey. Jadi di sini kita cuba tengok perkataan mengenai pada kedua-dua ayat tersebut. Perkataan mengenai. Okey. Kalau kita amati pada kedua-dua ayat ni, okey, dua-dua ayat ni dia memberikan makna yang berlainan. Mengenai ni dia adalah perkataan yang asalnya telah digabungkan dengan meng-i. Kata dasarnya adalah kena. Kena tambah dengan meng-i dia menjadi mengenai. Tapi kalau kita tengok pada dua-dua ayat ni, dia membawa konteks yang berlainan. Kita tengok pada ayat yang pertama tersebut. Dia masih tidak berpuas hati mengenai keputusan pengadil dalam perlawanan itu. Jadi apakah fungsi perkataan mengenai dalam konteks ayat ini? Jadi kita jawab ia adalah, kejap saya tengok dekat buku dulu kejap Dia pada ayat tersebut dia memberikan fungsi dari segi
kata sekejap. Dari segi kata tugas ataupun kata sendi nama. Jadi fungsinya perkataan mengenai sebagai kata sendi nama itu. Kata sendi nama tu yang macam yang korang tahu, yang kita dah pernah belajar lah kan sebelum ni kan. Contoh kata sendi nama adalah di, ke, pada, dengan, betul tak? Tapi kenapa perkataan mengenai ini fungsinya adalah sebagai kata sendi nama? Kerana perkataan mengenai, kalau kita tengok betul atau kita amati kembali pada konteks ayat ini, perkataan mengenai dia menggantikan perkataan terhadap. Jadi mengenai ini dia memberikan fungsi dari segi kata sendi nama bagi menggantikan perkataan terhadap. Okey, yang kedua pula, batu yang dilontarnya itu mengenai kepala seorang kanak-kanak yang lalu di situ. Jadi, apakah fungsi perkataan mengenai dalam konteks ayat ini? Kita bacalah. Caranya kalau kita nak menentukan perkataan tersebut memberikan fungsi dari segi apa, kena baca. Kena baca dan jika perlu ataupun memang perlulah, kena gariskan beberapa perkataan yang boleh menjadi highlight ataupun kita menentukan ataupun kita jadikannya sebagai kunci untuk menentukan sesuatu fungsi perkataan itu menjadi sebagai apa. Okey. Jadi ayat kedua ini, batu yang dilontarnya mengenai kepala seorang kanak-kanak yang lalu di situ. Jadi kita jawab ia berfungsi sebagai kata kerja. Jadi itu sajalah. Jadi soalan ni soalan ni bernilai 2 markah, so dapatlah 2 per 2. Jadi dalam hal ini mesti kena tahu dari segi makna-makna bagi setiap perkataan tersebut. Ini termasuklah yang telah ditambahkan dengan morfem ataupun imbuhannya. Untuk menjawab soalan macam inilah pada masa yang seterusnya. Okey. Kita sambung semula. Okey. Jadi saya ingat untuk setakat ni so far okey lah kan? Nanti tak apa. Nanti saya akan jawab soalan bila kelas kita akan tamat lah. Macam tu Okey. Apa boleh kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, bentuk kata. Okey, di sini mesti kena membuat perbandingan ataupun kena bezakan. Okey, sebab bentuk kata ini yang macam yang korang dah belajar lah kan. Terdiri daripada 4 ini memberikan makna dan fungsi yang berlainan. Jadi jangan samakan bagi semua. Kalau tidak nanti salah lah macam tu kan. Okey. Okey, bentuk kata. Okey, so sampai di sini saya skip sajalah sebab dah tahu kan. Okey, nanti boleh tengok dekat nota atau boleh tengok dekat video lah. Video ni lah. Macam tu. Okey. Pertama sekali kita tengok pada kata majmuk. Okey, kata majmuk ada 3. Okey, kalau soalan dia tanya nanti bahagian B ataupun bahagian A, kelompokkan kata majmuk tersebut. Jadi okey, kena bagi 3. Iaitu kata majmuk rangkai kata bebas, kata majmuk istilah khusus dan kata majmuk kiasan. Okey, kita tengok yang pertama. Kata majmuk rangkai kata bebas. 2 perkataan yang digabung menjadi 1. 2 perkataan ini dia boleh terdiri daripada pelbagai macam lah. Tetapi bila digabungkan dirangkaikan menjadi 1, ia akan memberikan maksud yang baharu. Contohnya kita ambil guru besar kan. Guru tambah dengan besar akan jadi guru besar. So guru besar tu apa maksud dia? Okey. Jadi kalau kita tengok kalau kita pecahkan pada 2 perkataan tu, guru dengan besar, dia tak ada kaitan kan? Adakah guru ni besar orangnya? Dia tidaklah kan? Tapi kalau setelah digabungkan
ataupun setelah dirangkaikan, dia memberikan maksud yang baharu, yaitu guru besar. Jadi kita tahulah guru besar ni siapa orangnya. Orang yang ketua di sekolah paling tertinggi, yaitu guru besar lah. Contoh dia. Sama juga dengan balai raya. Balai tambah dengan raya, dia akan jadi balai raya. Satu contoh lagi, tengah hari. Tengah tambah dengan hari, dia akan jadi tengah hari. Jadi daripada dua perkataan yang pelbagai macam tu, bila digabungkan menjadi satu rangkai kata, akan memberikan maksud yang baharu. Alright. Seterusnya, istilah khusus. Sama juga konsep dia, tetapi untuk istilah khusus ni, dia biasanya digunakan dalam bidang-bidang ilmu. Misalnya dalam matematik, sains, biologi, kimia, kejuruteraan dan sebagainya. Okey, jadi jangan kelirulah apa beza dia istilah khusus dengan rangkai kata bebas. Dia sama saja, cuma yang lainnya dekat sini istilah khusus tu untuk ilmu-ilmu, bidang-bidang ilmu. Dalam bidang apa? Bidang matematik, bidang sains, biologi, kimia, kejuruteraan, fisiologi, semualah yang berkaitan. Contohnya, garis pusat. Garis pusat ini dalam matematik. Gambar raja dalam bidang sains. Cari gali dalam bidang sejarah. Okey, sama saja, dia tak ada cumanya dia dari segi makna je lah yang lain sikit lah, berbeza daripada rangkai kata bebas. Rangkai kata bebas ni untuk apa-apa sajalah. Tapi kalau untuk istilah khusus ini untuk bidang-bidang ilmu. Take note Alright. Terusnya ketiga adalah kata majmuk kiasan ataupun lebih mudah kita panggil dia sebagai peribahasa. Simpulan bahasa. Kalau asal kiasan, kata majmuk kiasan kena ingat simpulan bahasa. Simpulan bahasa ni yang macam yang korang tahu jugalah. Macam contoh lipas kudung, pilih kasih, kaki ayam, cakar-cakar ayam, semualah contoh-contoh simpulan bahasa. Jadi semua tu telah digabungkan ataupun dirangkaikan menjadi satu perkataan. Okey, so kata majmuk setakat ni yang mudah lah, yang kita boleh faham lah gitu. Jadi kita teruskan kepada seterusnya. Kata ganda. Okey, kata ganda adalah perkataan yang dihasilkan dengan mengulang ataupun menggandakan. Kata dasar itulah. Pengulangan ni dia ada cara dia. Sama ada dia diulang secara keseluruhan atau hanya pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Okey, maksudnya dekat sini, kata ganda dia tidak semestinya dia kena ulang perkataan yang sama. Macam contoh, anak-anak, rumah-rumah, kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik. Tidak semestinya. Kata ganda dia boleh terdiri daripada pengulangan sebahagian. Sebahagian dia disertakan dengan imbuhan ataupun tidak ada imbuhan. Okey. Ada 3 kata kalau kita tengok dalam buku ada 4. Okey, ada 4 jenis kata ganda di yang di sinilah. Okey, kita boleh tengok dalam buku kita. Okey, yang pertama adalah kata ganda penuh yang mengulangi kata dasar yang sama. Kata ganda separa pula. Okey, kata ganda separa adalah kata ganda yang terbentuk melalui pengulangan sebahagian kata dasar saja. Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh, lelaki, sesiku, jejari, lelangit. Okey. Dia hanya mengulangi sebahagian kata dasar saja. Misalnya lelaki. Lelaki asal dia adalah laki. Ditambah dengan le, jadi lelaki. Sesiku.
asalnya adalah siku. Ditambah dengan se menjadi sesiku. Sama juga jejari, asalnya jari ditambah dengan je, jadilah jejari. Langit ditambah dengan le, jadilah lelangit. Okey. Kata ganda berentak. Okey, kata ganda berentak, pengulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Jadi dia banyak bermain dengan huruf-huruf. Huruf-huruf vokal, huruf-huruf konsonan. Dan juga dia mengikut rentak bunyi. Kiranya macam melodi lah. Begitu. Okey, kalau pengulangan dari segi vokal, contohnya adalah sayur, mayur. Sayur, mayur. Kalau pengulangan konsonan, contohnya adalah mundar, mandir. Rentak bunyi. Kalau rentak bunyi, contohnya adalah lintang, pukang. Itu sajalah kata ganda berentak ini. Kata ganda berentak ini yang dibahagikan kepada 3, kita boleh bezakan dengan mudah sekali. Dengan senanglah. Yang penting ingat contoh-contoh lah. Ini kata ganda jenis apa? Sama ada korang akan jawab kata ganda penuh ke, kata ganda separa ke, ataupun kata ganda berentak. Okey. So setakat ni kita boleh fahamlah maksud kata ganda. Okey. Seterusnya kita pergi kepada akronim. Okey, saya tambah akronim lah sekalian. Sebab kita dah nak tutuplah kita punya topik morfologi ini. Bidang morfologi ini. Okey, akronim. Akronim kata yang dibentuk dengan cara menggabungkan bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan sehingga menjadi satu perkataan baharu. Akronim ditulis dan dilafazkan sebagai satu perkataan. Okey, akronim ini adalah kata tunggal. Kerana apa? Kerana telah disingkatkan. Disingkatkan daripada perkataan asal, dia akan menjadi kata tunggal. Dia dikira sebagai satu. Kenapa dikira sebagai satu? Sebab dia hanya disebutkan sekali saja ataupun disebut sebagai satu perkataan. Sebab itu dinamakan sebagai kata tunggal. Tunggal, dia cuma ada satu sahaja. Dia kira sebagai satu. Okey, kita tengok contoh dia. Akronim ini dia terdiri daripada 4. Yang pertama adalah gabungan huruf awal perkataan. Contohnya adalah Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN. Macam mana dia ambil ADUN? Dia ambil satu huruf terawal, satu huruf awal bagi setiap satu perkataan. ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri. Dia gabung menjadi ADUN. ADUN dikira sebagai satu, iaitu kata tunggal. Okey, kata tunggal. Alright, itu yang pertama lah. Okey, yang kedua, gabungan suku kata dengan suku kata. Misalnya hakis. Okey, mungkin korang tak nampak kan? Okey, saya bagi besarkan sikit lah. Okey. Hakis. Hakis dia datang daripada habis kikis. Jadi dia akan ambil ha, ha, gabung dengan kis. Kis pada perkataan kikis lah. Dia akan jadi hakis. Jadi perkataan hakis ni dikira sebagai satu perkataan lah. Atau kata tunggal. Okey, yang ketiga. Gabungan suku kata dengan huruf awal perkataan. Okey. Misalnya, Uniten. Okey. Uniten dia datang daripada Universiti Tenaga Nasional. Jadi uni tu dia ambil suku kata terawal daripada perkataan university. Seterusnya dia ambil satu huruf awal pada perkataan yang seterusnya, iaitu T dengan N. Jadi dia gabung jadi Uniten.
Keempat, gabungan suku kata dengan perkataan penuh. Purata, contoh dia. Purata, dia adalah akronim daripada perkataan pukul rata. Dan akhir sekali adalah gabungan bahagian kata secara bebas. Jadi dia boleh ambil mana-mana sahaja bagi menyingkatkan. Singkatkan menjadi satu perkataan. Iaitu akronim itulah. Contohnya Petronas. Petronas daripada perkataan Petroleum Nasional. Yang ini mana-mana sajalah. Kalau 4 lagi yang lain itu sudah ditentukanlah. Begitu. Okay, jadi itu adalah 5 cara bagi menentukan atau mengkelompokkan akronim. Jadi kena bezakanlah kelima-lima tersebut untuk menjawablah kan. Apapun semuanya, akronim ini dikira sebagai satu perkataan. Dan apapun juga, semua itu dikira sebagai kata tunggal. Sebab sudah disingkatkan. Jadi dia tidak boleh lagi ditambah mana-mana imbuhan. Misalnya adun. Takkan nak tambah lagi ke an. Ke dengan an kan. Dia akan jadi keadunan. Jadi tidak ada keadunan dalam bahasa Melayu. Adun saja. Dia telah disingkatkan. Jadi dia tidak akan tambah lagi dengan mana-mana morfem ataupun mana-mana imbuhan. Faham? Itu konsep dia lah untuk akronim ini. Ya. Okey. Jadi untuk mengingati dari segi tips silakan. Okey. Jangan keliru ketiga-tiga ini. Okey. Kerana ia adalah di bawah konsep yang berlainan. Okey. Kita imbas semula. Kalau bentuk kata ini adalah perkataan yang telah dijadikan, yang telah terjadi perkataan tersebut. Perkataan tersebut dia jadi sebagai sama ada kata tunggal, kata terbitan, kata ganda ataupun kata majmuk. Semua perkataan yang kita gunakan setiap hari, dia boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. Dia telah dijadikan, menjadikan sebagai apa. Ya. Kalau jenis golongan, jenis kata atau golongan kata, kita mengkumpulkan daripada perkataan-perkataan tersebut, kita kelaskan kepada beberapa jenis. Sama ada dia akan jadi kata nama, kata kerja, kata adjektif maupun kata tugas. Kata tugas ni dia ada pecahan lagi. Terbahagi kepada 16 kata tugas. Ya. Jadi di situ korang kena imbas semulalah daripada yang kita pernah belajar dari sekolah lagi. Kata hubung, kata bantu, kata penguat, kata banyaklah segala-gala kata di bawah kata tugas. Okay. Ketiga, proses pembentukan kata atau proses morfologi. Merujuk kepada bagaimana perkataan itu boleh dibentuk. Bagaimana ia boleh terjadi. Dia terjadi daripada antara 4. Sama ada proses pengimbuhan, proses pemajmukan, proses penggandaan maupun proses pengakroniman. Jadi kesemua ni jangan confuse lah, jangan keliru. Ingat apa yang saya sudah beritahu tadi lah. Kalau bentuk kata ini yang sudah terjadi, yang telah dijadikan. Kalau jenis kata, kita kumpulkan, kita kelaskan mengikut kategori-kategori tertentu. Kalau proses pembentukan adalah kita nak tahu bagaimana sesuatu perkataan itu boleh terjadi. Jadi sebagai penutup untuk bidang topik morfologi kita pada hari ini, bezakan ketiga-tiga ini. Selalunya dalam bahagian B ini kita gagal untuk menjawab soalan sebeginilah. Jadi selepas ni nanti refresh balik, ulang kaji kembali, jangan salah jawab. Kalau misalnya nanti kalau dalam apakah perkataan contoh dia akan bagi contoh. Sebagai contoh, menebang pokok. Menebang pokok. Okey, dia minta nyatakan apakah jenis kata tersebut. So, korang akan jawab kata kerja kan.
Kata kerja. Lepas tu dia akan tanya, menebang pokok dia dalam bentuk kata apa? Adakah dia kata tunggal, kata terbitan, kata ganda, ataupun kata majmuk? Menebang pokok. Apakah proses pembentukan kata menebang pokok itu? Jadi dia boleh tanya ketiga-tiga aspek tersebut. Jadi kalau tidak faham ataupun susah untuk membezakan dengan memahami, confirm nanti masa soalan memang tak akan dapat jawabnya lah bahagian B itu. Ya. Jadi sebagai penutup dalam bidang morfologi ini, jangan keliru bezakan. Maka itu kena ulang kaji semula lah. Okay, kita tengok satu contoh soalan dekat sini supaya untuk persediaan korang kan. Okay. Kita tengok di sini. Soalan 31. Nyatakan proses pembentukan kata yang dialami oleh perkataan yang bergaris dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di bawah. Okay. Proses pembentukan kata yang kita sudah belajar tadilah. Sama ada pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan dan juga pengakroniman. Okay. Misalnya kita jawabnya. Kaki tangan perhilitan sedang berusaha untuk menangkap seekor harimau lain yang masih bebas. Okay. So kita highlightkan di sini. Yang digariskan, diminta untuk kita nyatakan proses pembentukan kata yang dialami oleh perkataan yang bergaris. So ia merujuk kepada perhilitan. Perhilitan. Perhilitan ni dia proses bentuk dia dibentuk daripada proses apa? So kita akan jawab proses pengakroniman. Okey, satu markah. Okey, seterusnya. Mangsa kemalangan itu mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada semua pihak yang telah membantunya. Jadi kita jawab proses pembentukan melalui penggandaan. Okey, akhir sekali. Orang yang pakar dalam hukum agama saja yang wajar mengeluarkan pendapat tentang kekeliruan itu. Jadi kita jawab apa di sini? Ayat 3 ni. Hukum hakam. Proses pembentukannya adalah apa? Siapa yang boleh tahu? Siapa yang boleh dapat jawabkan? Proses pembentukan apa nombor 3 tu? Apa proses apa proses pembentukan kata yang kita boleh jawab di sini? So kita jawab penggandaan. So itu je lah cara dia. Okay. Jadi untuk menentukan sesuatu perkataan dia mengalami proses pembentukan apa, kita kena tengok pada contoh-contoh tersebut. Kita banyak melihat kepada contoh lah. Supaya nanti bila jawab dalam bahagian B kertas 2 pada masa yang akan datang, kita sudah boleh bersedia untuk menjawab soalan-soalan seperti ini. Okey. Jadi kita sudah pun selesailah untuk kelas kita pada hari ini. Jadi secara keseluruhan kita sudah pun secara keseluruhannya kita sudah belajar mengenai tentang konsep alomorf. Okey, seterusnya kita juga telah mengetahui konsep kata. Okey, bentuk kata. Okey, kata majmuk sekali. Kata ganda. Okey, kata ganda lah. Alright. Okey, sebenarnya saya tu lupa nak bagi tahu morfononim. Okey, morfononim dia sama sahaja dengan yang ada ber itu. Yang inilah. Jadi morfononim itu dia di bawah kata akar sebenarnya. Di bawah kata akar. Dia sama jugalah morfononim ini. Okey. So ini menunjukkan konsep morfononim lah sebenarnya juga ya. Boleh tengok dekat buku lah. So saya refer korang untuk tengok dekat buku bagi mengetahui konsep yang kita dah belajar lah pada hari ini. Morfononim. Okey. Jadi kita dah belajar tentang alomorf. Kita juga sudah belajar sebenarnya tentang morfononim. Morfononim itu di bawah kata akar. Yang di mana kata akar ni mesti memerlukan imbuhan lain untuk membentuk menjadi satu perkataan yang bermakna.
Okay, kita juga sudah belajar tentang konsep kata. Okay. Dan juga kita juga belajar tentang akronim lah. Jadi, di sini juga sekali lagi saya tekankan untuk bezakan antara ketiga-tiga tersebutlah. Seperti mana yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Jadi, kita sudah mengakhirilah untuk topik morfologi kita pada hari ini. Okay. Sebelum kita akan pergi kepada sesi soal jawab lah kan. Okay, saya nak bagi tahu dekat sini. Okay, kalau korang free nanti hari Khamis, sama ada hari Khamis atau hari Jumaat, saya bercadang untuk tambahkan lagi satu kelas. Maksudnya kita akan sambungkan lagi lah. Kita akan pergi kepada topik baru. Jadi maksudnya di sini korang tak perlu tunggulah setiap hari Selasa kan. Sebab seminggu dia cuma ada sekali je kelas. Jadi saya akan saya cadang untuk tambahkan. Namun begitu juga saya nak tahulah dari segi respons lah. Korang punya komitmen. Adakah korang boleh masuk hari Khamis atau hari Jumaat ni? Nanti kita akan tengok dekat grup lah. Saya akan tanya nanti siapa yang free. Okey, kita lanjutkanlah minggu ni. Sebab minggu ni macam korang tahu kita cuti. Cuti Good Friday lah. So start di besok hari Khamis sehingga hari Jumaat. Okey. Okey, so sekarang boleh tanyalah apa soalan yang sekiranya ada yang tak faham ataupun ada yang tertinggal daripada first tadi. Sir, Ya. saya nak tanya yang soalan akhir tadi tu pasal perhilitan tu. Macam mana Okey. dia boleh jadi pengakroniman ni? Perhilitan daripada perkataan perhutanan saya dah lupa dah, tapi boleh tengok dekat konsep dekat perkataan penuh lah. Tapi kalau perhilitan ni dia dibentuk daripada perkataan awal kan, suku kata dia ambil lagi daripada saya pun lupa dah perhilitan tu daripada perkataan mana tapi dia masuk dalam kategori gabungan suku kata dengan huruf awal perkataan yang nombor 3 ni. Saya dah lupa, saya tak ingat perhilitan tu apa nama penuh dia. Boleh tengok, boleh Google lah tengok. Perhilitan tu dia dari perhilitan dia adalah akronim daripada perkataan mana sebenarnya. I think ia adalah nombor 3. Gabungan suku kata dengan huruf awal perkataan. Kalau per tu perhutanan lah. Perhutanan. Dia ambil jadi per pada perkataan perhutanan tersebut. Saya tidak pasti. Saya lupa apa nama penuh. Ya. Perlindungan hidupan liar dan taman negara. Jadi dia masuk dalam nombor 3. Gabungan suku kata dengan huruf awal perkataan. Jadi pecahkan perhilitan tu tengok. Dia ambil daripada perkataan mana. Jadi dia masuk dalam nombor 3. Tapi dalam soalan ni, dia tanyakan, nyatakan proses pembentukan kata. Jadi jawablah pengakroniman. Pengakroniman. Jangan jawab pengakroniman dari segi apa. Sebab ia telah dipecahkan. Kita jawab secara umum sahaja. Silakan menjawab tak soalan saya setakat ni? Soalan saya pula. Soalan kamu. Menjawab, sir. Faham. Okay, next. Kalau ada lagi. Ada tak yang nak tanya lagi? Saya tidak akan sebut jadi siapa yang rasa dia ada soalan tu boleh tanyalah. Kalau tak ada kata tak adalah begitu supaya sebab BM ni dia agak complicated sikit, jadi mesti kena ada pertanyaan lah. Tapi kalau tak ada soalan tu maksud dia tu dia tahulah macam tu sebab dia dah belajar daripada cikgu kan. Begitulah. So semua memang tak ada soalan nak tanya sebelum kita akan tutup kelas kita pada hari ini. Memang confirm tak ada soalan Okeylah, kalau macam tu saya anggap semua tak ada soalan lah. Ya. Abang ada nak tanya tak? Dia buka voice kan? Ada ke? Setakat ni tiada, sir. Okey, alright. So yang lain memang saya anggap memang tak ada soalan lah sebab memang dah tahulah kan. Okey, jadi untuk morfologi sepatutnya kena kuasai sepenuhnya lah. Ya, sebab akan ada
2 atau 3 soalan dalam bahagian B yang akan ditanyakan. Seperti korang tahu, yang korang dah tahu, bahagian B ni adalah soalan struktur ataupun subjektif. Jadi di sini kena banyak tackle markah lah, 30 markah tersebut. Actually, untuk petas BM tu macam korang tahu dia pecah lah 30-30 bahagian A dengan bahagian B. Sama jugalah, memang kena tumpukan pada semua topik. Tapi yang buat kita risau dekat sini bahagian B ni, kalau kita tak tahu, memang banyak markah akan hilang lah pada bahagian B tersebut. Kalau dah, okay. Jadi bahagian A tu dia tak berapa membantu. Kalau markah tinggi bagi bahagian A tapi markah kurang ataupun langsung tak dapat markah pada bahagian B, sama juga. Sama ada dia akan cukup-cukup makan ataupun memang nyawa-nyawa ikan lah markah yang akan dapat nanti. Jadi sebab itu bahagian B yang soalan subjektif ni, kita mungkin kena fokuslah pada bahagian ni. Kita nak mencari cara lah bagaimana untuk kita mendapatkan markah dengan menjawab soalan yang kita dah kuasai pada topik tersebut lah. Begitu. Okey. Jadi untuk kelas yang seterusnya, okey, saya akan keluarkan jadual untuk kita belajar tentang sintaksis. Saya akan skipkan yang morfologi sebab morfologi ni dia mostly tentang tata bahasa yang biasa kita belajar. Maksudnya dekat sini adalah kena belajar sendirilah. Tapi saya tak ada halangan kalau ada soalan, kalau nak tanya, tanya je. Saya tak ada masalah. Cuma saya akan tumpukan kepada sintaksis. Sebab sintaksis ini adalah bidang yang ataupun topik yang banyak mengalami kekeliruan. Dia memang tak faham langsung lah. Sebab itu saya akan dahulukan dulu untuk sintaksis. Jadi selepas ini dan juga tengok yang tak masuk hari ini tu kena tengok tengok video ni Okey, saya akan keluarkan jadual pembelajaran, jadual waktu lah kan. Okey. Jadual waktu kita akan tumpukan kepada sintaksis. Kita belajar untuk membentuk dan menulis dan membentuk ayat. Jadi benda itu saya akan ajarkan secara terperinci. Secara satu demi satu. Jadi untuk tu saya akan skipkan morfologi. Morfologi harap korang boleh belajar sendirilah. Yang sekolah maupun persendirian. Okey. Jadi tapi saya tidak ada halangan. Kalau nak tanya soalan yang tak faham, saya boleh je jawab. Cuma macam biasalah, saya akan reply lambat sikit lah. Sebab saya juga kerja. Kerja dekat sekolah. Okey. Begitulah. Tapi saya akan cuba untuk menjawab mana yang di mana waktu yang saya tidak akan rasa yang free lah begitu. Tapi jangan risau, memang saya akan jawab jugalah walaupun lewat sikit lah kan. Tak ada masalah. Jadi take note, selepas ni kita akan pergi kepada sintaksis. So kita melangkaui satu topik berdasarkan daripada sukatan pelajaran lah. Jadi memang saya akan skip lah semua tata bahasa tersebut. Sebab tata bahasa ini dia adalah asas yang kita dah belajar daripada sekolah lagi. Jadi saya tidak perlu mengulangi benda yang korang dah tahu. Dia buang masa je. So kita akan pergi kepada sintaksis. Okay. Sintaksis nanti kita akan tengoklah apa topik-topik yang mesti korang kena kuasai. Ya. Jadi memang tak ada apa-apa soalan lagi nak tanya dengan saya setakat ini. Saya anggap semua dah fahamlah dan dah kuasai tentang morfologi ini. Alright. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Sekarang dah waktu pukul 10. Okay. Video ni saya akan uploadkan nanti pada hari esok lah. Kerana Google akan memproseskan video tersebut. Jadi korang boleh tengok pada hari esoknya. Okay. Dan recall semula apa yang kita dah belajar. Okay. Take note. Saya harap korang boleh masing-masing take note sendirilah kan. Sebab saya tak nampak kan apakah masih dalam kelas ataupun dah dibuai mimpi kan. Jadi saya pun tak tahu apa macam tu kan. Jadi harap masih kekal lah tumpuan itulah. Alright. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay, terima kasih Izzat, terima kasih Dev, terima kasih Abang Rizal, terima kasih Syah, terima kasih Syaza, okay, terima kasih juga Akak kot. Akak kan? Akak Suhaizawati. Okay, untuk kerana sudi datang ke kelas hari ini, semoga bermanfaat untuk dari segi ilmu pengetahuan korang lah. Untuk pastikan korang boleh skor dalam subjek Bahasa Melayu semester 2 ini. Jadi itu saja daripada saya. Sekali lagi terima kasih dan kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya.
Okey, dan kita tengok nantilah kalau Khamis, Jumaat saya free. So mungkin saya akan cadang untuk tambahkan lagi kelas lah supaya kita tidak perlu lagi tunggu setiap hari Selasa. Sebab minggu ni adalah waktu cuti kan. Okey, nanti saya akan bagi tahu seterusnya lah. Apa-apa nanti saya akan update ya. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Thank you, sir. Alright, you're welcome. Terima kasih, sir. Sama-sama. Okey, sama-sama. Alright, sama-sama.